Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembentakan ini bertujuan untuk menguraikan kebaikan dan kelemahan pendekatan kaedah pengajaran berpasukan iaitu co-teaching berdasarkan simulasi video PDP yang telah kami hasilkan. Simulasi ini melibatkan integrasi dua mata pelajaran iaitu subjek Bahasa Melayu dan subjek Sains yang dijalankan dalam satu sesi pembelajaran dengan peranan guru yang berbeza tetapi saling melengkapi. Pendekatan co-teaching dipilih kerana merupakan elemen utama tugasan ini dan selari dengan keperluan pendidikan abad ke-21 di mana murid perlu menguasai bukan sahaja kandungan akademik tetapi juga kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerjasama. Dalam konteks kelas sebenar, murid mempunyai tahap kebolehan yang berbeza. Oleh itu, dengan kehadiran dua orang guru membolehkan PDP dilaksanakan dengan lebih inklusif dan responsif. Simulasi video kaedah pengajaran berpasukan co-teaching yang telah kami lakonkan memaparkan keseluruhan proses PDP bermula daripada set induksi, pelaksanaan eksperimen sains sehinggalah kepada penulisan karangan maklumat bahasa Melayu. Seterusnya, pelaksanaan pentaksiran formatif secara langsung dalam bilik darjah. Apa yang menarik dalam simulasi ini ialah kesinambungan antara aktiviti sains dan bahasa Melayu. Murid tidak hanya menjalankan eksperimen sebagai aktiviti hands-on, tetapi dapatan eksperimen tersebut dijadikan asas kepada penulisan karangan maklumat. Hal ini menunjukkan pembelajaran berlaku secara bermakna kerana murid menulis berdasarkan pengalaman sebenar, bukan sekadar imajinasi atau hafalan fakta. Video simulasi boleh diakses melalui pautan yang disediakan pada slide ini atau boleh merujuk kepada bahagian description box di bawah untuk klik pautan video simulasi yang telah kami lakonkan. Kebaikan utama co-teaching ialah pembelajaran menjadi lebih holistik. Dalam simulasi ini, murid bukan sahaja memahami konsep larutan dan ketelarutan dalam sains, tetapi juga telah belajar menyampaikan maklumat tersebut melalui penulisan bahasa Melayu yang gramatis. Ini membantu murid melihat hubungan antara ilmu bukan mempelajari subjek secara terasing. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas dalam video simulasi pada minit 10.33 saat yang menekankan pendekatan kontavisme di mana murid membina pengetahuan baharu berdasarkan pengalaman menjalankan eksperimen dan pengetahuan sedia ada. Seterusnya, pada minit 11.34 saat, pendekatan pembelajaran berasaskan inquiry dapat diperhatikan apabila murid membentangkan hasil dapatan eksperimen mereka berdasarkan pemerhatian, analisis dan kesimpulan yang telah dibuat. Kedua-dua pendekatan ini membuktikan bahawa pembelajaran berlaku secara aktif, bermakna dan berpusatkan murid. Kebaikan yang kedua adalah peranan guru yang saling melengkapi. Semasa aktiviti penulisan karangan maklumat, guru A memberikan fokus kepada pengolahan ayat yang gramatis dan tersusun. Manakala guru B telah memastikan penggunaan istilah sains adalah tepat dan selari dengan eksperimen. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana dua orang guru boleh saling melengkapi, bukan mengambil alih peranan masing-masing. Kerjasama antara guru A dan guru B dalam simulasi ini juga dapat mengurangkan beban kognitif murid. Ini menjadi proses pembelajaran lebih yakin dan terarah. Kebaikan yang ketiga adalah scaffolding lebih berkesan. Semasa murid menjalankan eksperimen berasaskan PBL, iaitu pembelajaran berasaskan masalah, terdapat situasi di mana beberapa murid memerlukan bantuan dalam masa yang sama. Dengan kehadiran dua guru, bantuan dapat diberikan secara serentak dan berkesan. Ini selari dengan teori sosiobudaya Vygotsky, khususnya konsep zon perkembangan proksimal di mana murid memerlukan sokongan untuk mencapai kefahaman yang lebih tinggi. Hal ini terbukti dalam video simulasi yang telah dijalankan pada minit 7.55 saat.
di mana scaffolding yang diberikan oleh 2 orang guru membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Murid yang kurang memahami tugasan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan bantuan, sekaligus mengelakkan mereka daripada hilang fokus atau berasa terpinggir. Situasi ini sangat jelas menunjukkan kelebihan pendekatan co-teaching dalam menyokong pembelajaran yang inklusif dan juga berkesan. Kebaikan kaedah pengajaran berpasukan co-teaching ini juga menekankan pentaksiran penilaian tematik yang berterusan. Sepanjang PDP berlangsung, guru dapat menilai murid secara langsung melalui pemerhatian, perbincangan dan pembentangan. Pentaksiran tematik ini membolehkan guru membuat penilaian autentik tanpa bergantung sepenuhnya kepada ujian bertulis. Pentaksiran tematik dapat dikenal pasti dalam video simulasi pada minit 10.33, iaitu semasa pembentangan hasil eksperimen dijalankan. Dalam situasi ini, guru sains bertindak sebagai fasilitator dengan menilai tahap kefahaman murid terhadap konsep yang dipelajari melalui pemerhatian dan soal jawab. Selain itu, pentaksiran formatif juga dapat dilihat pada minit 12 apabila guru bahasa Melayu menilai keupayaan murid menulis karangan maklumat berdasarkan dapatan eksperimen sains. Kedua-dua situasi ini menunjukkan bahawa pentaksiran dilaksanakan secara berterusan dan autentik sepanjang proses PDP berlangsung. Akhir sekali, pembelajaran berpusatkan murid. Semasa pembentangan dapatan eksperimen, guru mengambil peranan sebagai pemerhati dan fasilitator dengan duduk di bahagian belakang kelas. Pendekatan ini memberi ruang kepada murid untuk meneroka, bertanya dan menjelaskan dapatan mereka sendiri, menjadikan pembelajaran benar-benar berpusatkan murid. Peranan ini dapat dilihat dalam video simulasi pada minit 10.30 hingga 11.42 apabila guru mengambil peranan sebagai fasilitator dan pemerhati. Dalam situasi ini, murid diberikan kepercayaan untuk mengurus pembelajaran mereka sendiri melalui pembentangan dan perbincangan hasil dapatan eksperimen. Pendekatan ini membantu membina keyakinan diri, kemahiran komunikasi serta keberanian murid untuk menyuarakan idea. Selain itu, pendekatan ini juga melatih murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Pembelajaran berpusatkan murid juga merupakan satu tuntutan utama dalam pendidikan abad ke-21, Pak 21 yang menekankan penglibatan aktif murid, kemahiran komunikasi, pemikiran kritis serta pembelajaran kendiri selari dengan keperluan pendidikan masa kini. Walau bagaimanapun, kaedah pengajaran berpasukan co-teaching ini juga mempunyai kelemahan atau cabaran. Yang pertama adalah co-teaching memerlukan perancangan yang sangat rapi. Jika pembahagian peranan tidak jelas, PDP boleh menjadi tidak seimbang dan mengelirukan murid. Sekiranya perancangan tidak dilakukan dengan rapi, co-teaching boleh menyebabkan ketidakseimbangan peranan antara guru. Contohnya, seorang guru mungkin menjadi terlalu dominan, manakala seorang lagi kurang terlibat. Oleh itu, perbincangan awal dan pembahagian peranan yang jelas amat penting sebelum PDP dilaksanakan. Selain itu, pengurusan masa juga merupakan cabaran dalam pelaksanaan co-teaching ini. Aktiviti berasaskan eksperimen dan perbincangan memerlukan masa yang panjang. Jika masa tidak diurus dengan baik, terdapat kemungkinan aktiviti perlu dipercepatkan atau tidak dapat diselesaikan sepenuhnya. Keberkesanan co-teaching juga bergantung kepada keserasian dan komunikasi antara guru. Tanpa kerjasama yang baik, pendekatan ini boleh memberi kesan negatif kepada PDP. Keserasian guru bukan sahaja melibatkan gaya pengajaran, tetapi juga sikap profesional, toleransi, dan keupayaan untuk menerima pandangan rakan sejawat. Co-teaching memerlukan komunikasi dua hala yang berkesan serta sikap saling menghormati antara guru bagi memastikan PDP berjalan dengan harmoni. Secara keseluruhannya,
Simulasi ini menunjukkan bahawa kebaikan co-teaching mengatasi kelemahannya sekiranya dilaksanakan dengan perancangan yang rapi dan kerjasama yang profesional. Walaupun terdapat beberapa kelemahan, simulasi ini membuktikan bahawa pendekatan co-teaching sangat sesuai dilaksanakan dalam PDP berasaskan projek dan eksperimen. Dengan sokongan pihak pentadbiran dan latihan yang mencukupi, kelemahan ini boleh diminimumkan. Sebagai rumus, pendekatan co-teaching berpotensi besar untuk meningkatkan kualiti PDP dan penglibatan murid. Namun, ia memerlukan komitmen, perancangan dan refleksi secara berterusan daripada guru. Penambahbaikan juga boleh dilakukan melalui refleksi selepas PDP, di mana guru dapat menilai keberkesanan peranan masing-masing. Refleksi ini amat penting untuk meningkatkan pengajaran pada masa akan datang dan memastikan bahawa pendekatan co-teaching benar-benar memberikan impak yang positif kepada murid. Sebagai penutup, pendekatan co-teaching yang ditujukan dalam simulasi ini bukan sekadar menyokong pencapaian akademik murid, malah membantu membangun kemahiran berkomunikasi, sosial dan pemikiran kritis. Diharapkan pendekatan ini dapat diperluaskan dalam PDP sebenar agar mewujudkan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Akhir kata, simulasi ini membuktikan bahawa co-teaching bukan sekadar pengajaran bersama, tetapi satu strategi yang menyokong pembelajaran bermakna dan menyeluruh. Sampai di sini saja pembincangan kami. Video simulasi boleh diakses melalui pautan yang telah kami sediakan di description box di bawah. Sekian, terima kasih.